Contoh 1, nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor atau kuantiti skala. Berikan justifikasi anda. Okey. So di sini murid-murid, dekat sini ada penting kan. Pertama kita nak tahu sama ada dia kuantiti vektor, sama ada dia kuantiti vektor atau kuantiti skala. Jadi berikan justifikasi anda. Ada dua. Okey. Jadi sekarang kita tengok untuk soalan A. Okey, untuk soalan A. Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 kilometer. Dari rumah. Jadi dia tak sebut pun arah. Okey, dia bergerak dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 kilometer. Maknanya itu 1 kilometer. Jadi di sini kita boleh katakan ia kuantiti skala. Okey, kuantiti skala. Okey, jadi sebab apa dikatakan kuantiti skala? Berikan justifikasi anda. Maksudnya kerana kuantiti itu kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Macam tu mempunyai magnitude sahaja. Okey, jom kita tengok untuk soalan B. Okey. Sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 km per jam ke arah selatan. Oh, kita ada magnitude. Okey, kita ada arah. Okey, kesimpulannya kuantiti vektor. Okey. Kuantiti vektor. Okey. Lepas tu dia kata kerana, sebab justifikasi anda. Kerana kuantiti itu mempunyai dia mempunyai magnitude dan arah. Macam tu. Simple sahaja. Jadi yang penting kamu kena tahulah untuk memberi justifikasi. Suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Oh, dia ada magnitude sahaja. Jadi ini kita panggil kuantiti skala. Kerana kuantiti itu mempunyai magnitude. Magnitude. Kat sini boleh tambahlah magnitude sahaja. Ni magnitude sahaja. So, saya harapkan murid-murid dapat membezakan di antara kuantiti vektor dengan kuantiti skala. 8.1 vektor. Murid-murid, sekiranya murid-murid lihatlah buku teks. Kita tengok buku teks mula-mula. Sekarang ni cikgu nak membuat perbandingan beza mengenal pasti vektor dan skala. Jadi kat sini cikgu buat perbezaan lah di mana vektor dan skala. Kuantiti vektor, kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Ni penting. Kuantiti vektor mempunyai magnitude dan arah. Manakala kuantiti skala, kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja, arah tak ada. Contohnya seperti ini. Suhu cecair yang diletakkan di dalam peti sejuk ialah -12 darjah Celsius. Suhu tu -12 darjah Celsius. Suhu tu ada bergerak tak ke kiri ke kanan? Jadi tak ada. Jadi ini adalah kuantiti skala. Dan yang seterusnya, contoh sebuah kereta bergerak di jalan raya ke arah selatan dengan 80 km per jam. Dia ada arah, dia ada magnitude. Lepas itu ini dipanggilkan kuantiti vektor. Kuantiti vektor. Begitulah contoh kuantiti vektor dengan kuantiti skala. Di mana kuantiti vektor ada magnitude dan arah, manakala kuantiti skala hanya ada magnitude sahaja.
Mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Okey murid-murid, ini kamu fokus kita punya buku teks buku teks muka surat 214 dan 215. Okey, nanti kamu baca tau. Saya bagi penerangan ringkas saja. Okey, di sini vektor boleh diwakilkan dengan tata tanda seperti berikut. Ni. Vektor kadang-kadang ditulis dalam bentuk macam ni. Okey, di mana AB ni ada anak panah di atas ataupun tulisan kita dibolkan, okey, dipekatkan ataupun digemukkan, bold tu dihitamkan, ataupun ada tanda ekor kat bawah ni, tilde, type, orang panggil type ataupun cikgu suka panggil cacing, ada cacing kat bawah dia. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, vektor ni bukan AB saja, apa-apa huruf pun boleh. Cikgu boleh buat UD ke, UD, ni vektor. Ataupun nak vektor Y lah. Okey, macam ni. Tapi berdasarkan soalan lah. Kita tengok soalan lah. Tapi kenapa dia guna A, cacing ni selalunya dia orang guna A, B, macam tu lah. Ni contoh. Lepas itu, okey, vektor. Ni tata tanda dia. Okey, seterusnya kita tengok ni yang pertama Okey, yang kedua pula. Okey, magnitude. Okey, magnitude bagi vektor pula boleh ditulis sebagai, kamu nampak macam modulus tu? Okey, ataupun kita punya bold tu di magnitude kan, ataupun diletakkan modulus, ataupun begini. Okey, murid-murid, contohnya kalau cikgu cakap, vektor UD, magnitude dia, letak sahaja ni. Jadi kamu kena tahu, okey, magnitude ada tanda modulus. Okey, seterusnya muka surat 215. Okey, dia dah disebutkan vektor sifar. Okey, ini term-term yang penting kamu kena ingat Okey, vektor sifar adalah satu vektor yang mempunyai magnitude sifar dengan arah yang tidak dapat ditentukan. Jadi vektor sifar dikenali oleh ni kosong, betul ada cacing bawah dia. Nanti kamu boleh baca contoh. Okey. Lepas itu, okey, konsep yang kedua, dua vektor yang sama. Okey, vektor yang sama. Jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey. Magnitude dan arah yang sama. Okey, itu kita panggil vektor yang sama. Macam inilah. Vektor AB sama dengan vektor CD. Nanti kita tengok contoh supaya kamu nampak lebih jelas. Nanti kamu tengok contoh di sinilah. Kamu baca tentang Rakesh dan Fauzi naik basikal. Ingat yang ini adalah 215. Ini adalah muka surat 214. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arahnya bertentangan. Okey, jika vektor BA ialah vektor negatif bagi vektor AB dan ditulis sebagai BA sama dengan negatif AB. Macam tu. Contoh cikgu bagi macam ni. Okey, contohlah vektor AB okey sama dengan 4A. Macam ni. Okey, apakah vektor BA? Okey. Jadi dia terbalik kan? Jadi dia punya magnitude sama tapi arah berbeza. Kalau huruf tu diterbalikkan, letak negatif 4A. Macam tu je. Simple sangat. Okey? Okey murid-murid. Okey, raja di sebelah. Kita tengok contoh dua. Raja di sebelah menunjukkan vektor AB. Tengok. AB tu maksudnya A pergi ke B. Anak panah ke B. Okey? AB. Okey, yang mewakili sasaran atau sejarah dari titik A ke titik B. Cari magnitude, okey, cari magnitude ke arah pergerakan zarah itu dari titik A. Okey, dari titik A. Jadi dari titik A nak pergi ke B. Okey, kebiasaannya kita menggunakan kaedah pergerakan translation. Okey, ingat tak translasi XY? Okey, kita gerak X, ingat kalau gerak X, kalau ke kanan, okey, kalau kanan positif. Okey, kalau kiri negatif. Kan? Okey. Y pula, okey, Y pula kalau atas positif, kan? Kalau bawah negatif. Okey. Jadi sekarang pergerakan A ke B, okey, mesti membentuk segitiga 90 darjah. Okey. Tapi kita gerak X dahulu. X dulu baru Y. Jadi kalau macam ni, cikgu nak ke B, okey, ke kanan lah. Pergi ke kanan. Okey, pergi kanan. Okey, mesti kita membuat bentuk 90 darjah di sini. Ini salah satu cara lah.
Okey. Pergerakan dia ke kanan dan ke atas. Jadi ke kanan dan ke atas positif lah. Okey. Jadi kita tengok kita anggapkan satu kotak ni 1 cm. Jadi kat sini 1 2 3 4 5 ada 5 unit. Yang ke atas 1 2 3 4 5 5 unit. Okey, kita anggapkan ini adalah X, ini adalah Y. Okey, rumus magnitude, nak cari magnitude. Okey, nak cari magnitude. Kita guna ni lah, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 di punca kuasa 2 kan. Okey, kesimpulannya daripada sini kita nak cari magnitude. Okey, magnitude ingat magnitude vektor AB, A ke B. Jadi jangan lupa kita buat tanda modulus. Okey, lepas tu X kita tadi 5. Okey, 5 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Macam tu. Okey, jadi kita akan dapat 25 tambah 25 set. Okey, lepas tu set 50. Jadi kat sini kita boleh carilah sama ada dalam 4 tempat perpuluhan. Okey. Oh sorry, 4 tempat perpuluhan pula. 4 angka bererti. Okey, di sini cikgu boleh dapat 7.071. Macam tu. Okey, selain daripada ini, kalau kamu tak nak working step yang macam ni, ada dua cara. Okey. Ini adalah step step 1 lah. Okey, kita tengok step 2. Step 2 kalau kita bermula daripada sini Okey, di mana 50 kan. 50 adalah set apa tadi? 25 darab 2. Ingat kita punya hukum set. Kita boleh pecahkan macam ni sebenarnya. Ni darab. Jadi set 25 kita akan dapat 5. Jadi jawapan kita ada 2 lah. Jadi terserah kat kamu nak ambil yang mana. Kalau kamu suka ni, buat yang sebelah kiri. Kalau tak, ambil kanan. Okey, itu saja contoh untuk contoh 2. Contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD. Seperti yang cikgu tunjuk kat bawah ni. Okey, titik-titik PQRS ialah masing-masing ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan DA. Okey, diberi vektor AS, magnitudenya A. Okey, AB adalah B, AP adalah B, AC adalah AJ adalah C. Jadi dah boleh tulis kat sini. Okey, nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A, B atau C. Okey, murid-murid, dekat sini kamu kena tahu, ciri-ciri segi empat selari. Okey, ciri-ciri segi empat selari. Okey, di mana kat sini cikgu boleh conteng. Okey, disebabkan SQ, S, Q, R, P adalah titik tengah. Okey, adalah titik tengah. Bermaksud ini sama jarak ni. Jadi kat sini pun kita boleh letak vektornya A. Jadi ini pun sama. Arah yang sama ni, magnitude dia sama. Ni. A, ni pun sama. A, sebab apa? Sebab jarak dia sama. Sama juga dengan sini. Ini pun B. Vektor kat sini pun B. Yang sini pun B. Cikgu penuhkan dulu. Sama juga dengan sini. Ni pun B ni, sama. B. Jadi kalau kamu dapat dah soalan melibatkan segi empat selari ataupun parallelogram, jangan lupalah. Tengok panjang AJ sama dengan JC. Sebenarnya J adalah titik tengah AC. Jadi kat sini pun C. Cara simple sahaja. Okey, jom kita tengok soalan A. Okey, soalan A. Okey, dia nak vektor SD. Dari S pergi ke D. Okey, daripada S pergi ke D. A. Dapat. Senang je. Okey, B. Kita nak vektor CJ. Maksudnya daripada C pergi ke J. Tengok. C pergi ke J. Dia melawan anak panah. Bila dia melawan anak panah, bermaksud dia adalah vektor yang negatif. Jadi C ke J tetap C disebabkan melawan anak panah negatif. Macam tu. Jadi kita tengok untuk soalan C. Okey, soalan C kita nak R, J. Okey, R ke J, mana R? R pergi ke J. Lah lupa cikgu nak lengkapkan. Sini A juga. Okey, kat atas pun A juga. Sama juga ya.
R ke J, vektor magnitude dia tetap A tetapi melawan anak panah, jadi negatif. Macam tu ya. Okey, dan terakhir sekali JQ. Okey, mana J cikgu? J ke Q, mengikut anak panah J ke Q. Jadi kita akan dapat B. Okey, harap-harap kamu boleh tahu kalau pergerakannya melawan anak panah, kita akan dapat negatif. Okey? Okey. Okey, kita terus masuk ke bahagian membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat pendaraban vektor dengan skala. Okey, murid-murid, jom kita lihat. Okey, contoh kes yang pertama. Kes yang pertama, kalau kamu tengok dekat sini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak, okey, mewakili A. Cacing ni. Jadi kita tengok vektor A ke B. Maksudnya cikgu buat ni. Maksudnya sini pun 5, sini pun 5. Okey, arah tetap sama. Jadi kesimpulannya sini A, sini A. Okey. Jadi kat sini cikgu boleh buat kesimpulan di mana? Okey, di mana kat sini vektor AB, okey, vektor AB ni sama dengan 2 kali dengan A. A ekor kita ni. Dan kita akan dapat 2A cacing kita ni. Kan? Okey, sekarang untuk AB kita dah berjaya. Jom kita tengok CD pula. Okey, CD. Okey, kat sini cikgu tengok, sini ada 3 ruang. Okey. Jadi kat sini, sini pun 5, sini pun 5, sini pun 5, bermaksud sini pun vektor A, ni A, ni A. Okey, bermaksud dapat disimpulkan bahawa vektor C ke D sama dengan 3 kali A, bermaksud 3A. Okey. Jadi kita dapat buat kesimpulan. Okey, kesimpulannya kalaulah dari segi magnitude. Okey, kalau dari segi magnitude, kalau lah cikgu nak cari magnitude untuk A ni, sebabkan ada 5 kan. Okey, magnitude dia ada 5 unit. Jadi 5. Macam tadilah yang cikgu tunjuk tadi. Okey, lepas itu maka kalaulah kita nak cari magnitude untuk AB, magnitude untuk vektor AB bererti 10. Okey, kenapa 10? Maksudnya ni A ni kita gantikan dengan 5. 5 kali 2, 10. Macam mana kita nak cari magnitude CD? Di mana tadi? 3, cikgu buatlah 3A kan. 3A tu, yang A tu cikgu gantikan dengan 5 lah. Jadi kita akan dapat 15. Ini sebagai contoh. Okey, kita tengok pula kes yang kedua. Kes yang kedua, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kalau kat sini kita tengok vektor EF. Kamu tengok vektor EF. Contoh vektor EF melawan anak panah. Kalau macam ni cikgu nampaklah ini titik tengah dia. Jadi kat sini B, kat sini B. Tetapi kita bagi anak panah Kalau EF melawan anak panah. Melawan anak panah bermaksud 2 darab negatif B. Jadi kita akan dapat negatif 2B. Kita tengok pula untuk GH. Contoh kita nak cari yang negatif GH. GH melawan anak panah. Kamu tengok tau, kalau lah 8 kotak, 8 kotak sama dengan B. Masalahnya ni 4 kotak. Kalau 4 kotak tu bermaksud 4 kotak tu maksud kita bahagi 2. Maksudnya B per 2. Kita bahagi 2. Jadi 1/2. Bermaksud 1/2. Disebabkan melawan anak panah negatif B. Jadi kita akan dapat negatif 1/2 B. Macam tu. Jadi macam mana pula kalau segi magnitude? Tetap sama juga. Kalau kita letak magnitude. Jadi contoh kalau kita nak dapatkan magnitude untuk B tadi ni sama dengan 8. Jadi 8. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak cari magnitude EF, maksudnya negatif 2 darab 8 kan? Negatif 2 darab 8. Tapi untuk magnitude, kita tak ambil yang negatif tu. Kita tak ambil negatif tu. Positif. Jadi kita akan dapat 16. 16. Sebab magnitude tu dia tak ada, dia magnitude tu bukan arah.
Jadi kalau kita nak cari untuk GH pula. Okay, GH pula. Okay, jadi maksudnya 1/2 tu dah 8 je. Jadi kita akan dapat 4. Gitu. Jadi kita dapat beza. Contoh yang keempat, nyatakan setiap vektor bagi rajah di sebelah dalam sebutan C. Okey murid-murid, kalau kat sini cikgu suka cari dulu. Kalau C ni sebenarnya adalah, kita tengok pergerakannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Okey, berarti kat sini, tengok sini, jadi banyak cara. Okey, macam ni pergerakannya. Jadi untuk S pula, okey, untuk S pula, sini S. Okey, cikgu gerakkanlah. Maksudnya mesti 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ada berapa ni? Okey. Okey, ada 2. Berarti kat sini kita akan dapat anak panah ke sini, sini pun C, sini pun C. Okey. Berarti cikgu boleh dapat vektor untuk RS sama dengan 2 kali C. Jadi dapat 2C. Macam itulah. Okey, 2 kali C. Jadi jom cikgu cari PQ pula. Okey, PQ pula, PQ. Jadi cikgu pakai biru pula. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2. Oh, macam ni. Okey, anak panah sama. Jadi tetap C, C, C. Okey, kesimpulannya vektor PQ sama dengan 3 kali C. Macam tu. Okey, cikgu nak buat L pula. LM. Anak panah LM kita nak cari vektor LM. Okey, vektor LM cikgu pakai merah pula. 1, 2, 3, 4 ni ada silap ni. 5. Okey. Okey, tetapi kat sini anak panah ni anak panah dia ke sini. Okey, tetapi kamu kena tahu. Okey, arah yang ke sana adalah C. Yang ke sana adalah C. Okey, disebabkan kita sebut LM melawan anak panah. Okey, melawan anak panah bermaksud ada 2 kali darab negatif C. Jadi kita akan dapat negatif 2C. Begitu ya. Okey. Okey murid-murid, sekarang kita nak membuat dan mengesahkan konjektor dengan vektor selari. Okey, dekat sini kalau kamu tengok, ini adalah buku teks kamu pada muka surat 219. Okey, 219. Okey. Okey murid-murid, macam ni. Okey, kita terangkan di mana vektor A dan B adalah selari jika dan hanya jika A sama dengan KKB. Kat sini kita ada pemalar. Okey, di mana K adalah pemalar. Okey, di mana? Okey, kita punya poket matematik diberi titik A, B, C, berikut merupakan syarat-syarat titik-titik itu segaris. Okey, kalau AB sama dengan KBC, ada je pemalar, okey, dia adalah segaris ataupun selari. Okey, AB selari dengan BC, dia selari, dan B ialah titik sepunya. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tahu ada dapat berjaya mewujudkan pemalar, maksudnya kita boleh cakap ia adalah segaris ataupun selari. Contoh, contoh cikgu nak tengok. Contoh 5. Diberi vektor PQ, QR, RS dan ST. Pasangan vektor manakah yang selari? Okey, yang pertama, kalau nak cari yang selari, selalunya magnitudo dia sama. Okey, contohnya sini. Okey, ni vektor A. Cikgu ambil A dengan A lah sini. Okey, jadi cikgu keluarkan PQ dan RS. Jadi kita boleh buat macam-macam. Ini cara yang pertama lah, antara cara yang cikgu gunalah. Okey, contohnya cikgu keluarkan. Oh, maksudnya kita ambil PQ dengan RS. Okey, tetapi cikgu letak je pemalar dekat sini, K. Pemalar tu apa-apa, kamu boleh guna lambda ke, M ke, N ke, tengok berdasarkan soalan. Tapi kat sini saja cikgu gunakan K. Okey, lepas tu cikgu nak masukkan PQ adalah A. Okey, K, RS adalah negatif 2A. Okey, jadi cikgu nak cari nilai K ni, nilai pemalar. Jadi, okey, A bahagi negatif 2A sama dengan K. Berarti K cikgu dapat negatif 1/2. Jadi di sini ada 2 cara kita nak menunjukkan ia selari. Okey, cara yang pertama, contoh Okey, cara yang pertama cikgu buat kat sini. Okey, cikgu masukkan balik PQ
sama dengan negatif 1/2. Cikgu gantikan nilai K tadi, RS. Jadi kita berjaya mencari pemala. Jadi kita berjaya mengesahkan ia adalah selari. Okey. Jadi kita boleh sebut macam ni. Oh, PQ ni sama dengan negatif 1/2 RS. Ataupun 2 ni darab atas PQ. Kamu akan dapat macam ni. 2 PQ sama dengan, okey, ataupun cikgu letak ni. Okey, darab semua. Maksudnya negatif 1/2 bawa pergi sana. Okey, maksudnya kalau sini 1 darab negatif 1/2. Okey. Sorry. 1 bahagi negatif 1/2 dapat negatif 2. Jadi kat sini tinggal RS. Jadi tak cantik pemala kat depan, cikgu susun balik macam ni. Oh, RS sama dengan negatif 2 PQ. Okey, mana-mana ini kita boleh terima. Okey, sama je jawapan dia. Tapi ini dalam bentuk, ini kita letak pemala pada RS, ini kita letak pemala pada PQ. Okey, jadi vektor ini adalah selari. Okey, oleh itu PQ dan RS ialah selari. Selari. Okey, jom kita tengok lagi satu. Okey, ni B. Sini B. Okey, ni pun part B. Jadi QR dengan ST. Jadi cikgu keluarkanlah QR dulu. Vektor QR sama dengan KST. Nak cari selari, cikgu terus letak pemala. Okey, QR adalah B. KST cikgu adalah 4B. Okey, jadi cikgu nak cari K. B bahagi dengan 4B sama dengan K. Jadi kita ringkaskan dapat 1/4. Okey, kita punya pemala adalah 1/4. Jadi seperti biasalah, kita boleh pecahkan kepada 2 bahagian. Okey, sama ada kita letak QR, vektor QR sama dengan 1/4 vektor ST. Ataupun kita nak letak pemala tu pada QR, 1 bahagi 1/4, kita akan dapat 4 QR sama dengan ST. Tetapi pemala cantik di sebelah kanan ni. Jadi cikgu susunlah balik macam ni. ST sama dengan 4 QR, vektor QR. Jadi kalau kita berjaya mendapat dia punya pemala, jadi oleh itu vektor QR dan vektor ST adalah selari. Yeay. Contoh 6, membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Masih sama. Okey, kita contoh 6 dia kata diberi vektor PQ dan vektor QR. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Okey, adalah segaris. Ingat, bila dia kata segaris, kita cari pemala. Segaris ke ataupun selari ke, okey, pemala. Okey, jadi cikgu nak cari pemala kan, cikgu terus letak kat sini yang ada PQ dan QR kan. Jadi cikgu letaklah, oh, PQ sama dengan KQR. Okey, macam tu. Jadi PQ cikgu gantikan U sama dengan K, vektor QR kita adalah 5U. Jadi cikgu nak cari nilai K, U bahagi dengan 5U sama dengan K. Jadi kita akan dapat 1/5 sama dengan K. Jadi cikgu berjaya mencari pemala kita. Jadi kat sini seperti biasalah, kamu nak pilih yang mana? Tak perlu buat dua-dua, kamu pilih salah satu lah. Contohnya yang pertama adalah PQ sama dengan 1/5 QR. Okey. Ataupun 1 bahagi 1/5 kita dapat 5 PQ, vektor PQ sama dengan QR, tapi tak cantik. Okey, pemala berada di sebelah kanan lebih cantik. Jadi QR sama dengan 5 vektor PQ. Macam tu. Jadi sekarang kita boleh pilih mana-mana. Okey, cikgu pilih yang inilah. Okey, cikgu pilih yang ini ya. Okey, kesimpulannya di sini. Okey, kesimpulannya di sini, maka kita akan dapat QR sama dengan 5 vektor PQ. Macam tu. Oleh itu QR dan PQ adalah segaris. Sebab dia tanya kan segaris atau tidak kan? Segaris. Ataupun cikgu tak nak segaris, cikgu nak letak selari dulu. Selari. Sebab ini kita buat sebelum ni tentang selari kan? Adalah selari. Bila dia selari,
Okey, oleh sebab Q adalah titik sepunya. Okey, sebab Q, QR, PQ. Okey, cikgu buat kat ni. Cikgu buat sebab dia ada Q, dia ada Q. Oh, maksudnya, okey, maksudnya di sini Q kat sini cikgu saja buat. Oh, maksudnya Q ke R. Contohnya cikgu buat P ke Q. Okey, cikgu buat P ke Q, Q ke R, Q ke R. Okey, P ke Q, Q ke R, P ke Q, U. Okey, Q ke R adalah 5U. Okey, jadi di sini murid-murid, okey, disebabkan Q ini adalah titik sepunya. Titik sepunya tu dia berkongsi PQ, stop sekejap, QR, titik sepunya. Maka PQR adalah segaris. Kalau ada titik sepunya, segaris. Mula-mula kita tahu selari. Bila dah tahu selari, adakah ia segaris? Kalau dia ada titik sepunya, maksudnya segaris. Okey, oleh sebab Q adalah titik sepunya. Titik sepunya, okey, titik sepunya, maka P, Q dan R adalah segaris. Okey. Jadi nak cari segaris, pertama cari dulu adakah ia selari. Okey, dah dapat selari tu baru kita cari dia punya titik sepunya. Okey. Okey murid-murid, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Diberi vektor-vektor bukan sifar. Okey, dia dah sebut vektor-vektor bukan sifar. Okey, ada sebutan, ada sifar. Okey, di mana A dan B adalah tidak selari. Okey, dan diberi persamaan inilah. Okey, diberi persamaan ini dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Cari nilai H dan K. Ada je perkataan sifar apa semua. Okey, kalau diberi soalan dia begini. Okey, saya tulis balik di bawah. A sama dengan K tambah 5B. Kalau kita nak mencari nilai H dan K, cukup sekadar kamu keluarkan dia punya sebutan untuk A, sebutan untuk B ni lah, dia punya perkali tu. Jadi cikgu keluarkan di sini, di mana H tolak 1 sama dengan 0. Macam tu je. Kita akan dapat nilai H. Okey, untuk B pula, K tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat negatif 5. Itu sahaja.